Okay, hi. So, Assalamualaikum. So, welcome back to my channel, Muhammad Nawawi. So, kepada korang yang belum subscribe lagi channel aku ni, boleh subscribe dulu kat bawah. So, kalau korang yang baru dalam channel aku ni, channel aku mau kepada reaction kepada video baru yang viral dan mau kepada vlog lah. So, musim PKP ni, so aku tak boleh nak keluar sangat. So, aku buat mau kepada video reaction. So, untuk video hari ni, so aku nak tunjukkan korang video isu pemandu mabuk lah. Sekarang ni dekat Malaysia ni dah macam satu dah macam satu budaya lah. Sekejap ada dengar je, sekejap kita dengar kan isu pemandu mabuk. So kali ni pemandu mabuk ni dia seret pemandu Foodpanda sejauh 2 km ada seret dengan kereta dia. So sebelum kita tengok video ni, so korang layan intro aku dulu. So okay geng, so dalam video aku ni, so aku akan tunjuk kat korang video yang viral siang tadi. So korang tengok dulu video ni macam mana pemandu yang mabuk ni dia seret penunggang motosikal ni sejauh dalam 2 km macam tu lah, 2 ke 3 km. So korang tengok video ni dulu. Sekejap lagi kita sama-sama bincangkan isu yang tengah hangat sekarang ni. Okay geng, so macam mana korang dah tengok dah video tadi? Korang tengok macam mana pemandu tu bawa, macam tak ada apa berlaku. Yang paling aku sakit hati bro, kau tengok dia tunjuk macam ni, dia tunjuk thumbs up, macam tak ada apa berlaku. Kau tak nampak ke kat depan tu ada orang yang kau dah seret berapa jauh kan? Tu yang aku jadi, ish, dia ni dah kenapa kan? So benda-benda macam ni orang cakap dah teruk lah dekat Malaysia kita ni, dah jadi macam apa lah. Sekejap ada je kita dengar pemandu mabuk kan. Kalau kita ikutkan kes dah berapa lah, sekejap aku tengok. Aku ada simpan punya. Okay, kalau ikutkan kes dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah ada 6 kes. So yang pertama hari tu 9 Februari, yang kedua 11 Februari, lepas tu 26 Mei, lepas tu 3 Mei, dan hari ni lah 1 Jun 2020. Dah ada 2, 4, 5. Dah ada dalam 5 kes. Dan satu itu yang anggota trafik, anggota polis yang dilanggar waktu menjaga keamanan, menjaga semasa wabak ni lah, COVID ni. Kau bayangkan dah ada 5 kes. Aku pun tak tahu lah macam mana nak cakap pasal isu pemandu mabuk ni. Sepatutnya kerajaan kita kena, orang kata, bertegas lah dalam hal ni. Sebab dah ramai, dah banyak kali dah terjadi pasal isu pemandu mabuk ni kan. Okay geng, so aku duduk dekat Sarawak. So nak cerita pasal pemandu mabuk lah kan. Beza dengan Sarawak dengan Semenanjung. So dekat Sarawak ni pun boleh kata ramai jugalah yang mabuk kan. So majoriti non-Muslim.
So dekat Sarawak dia orang punya style lah. Aku nak cerita sikit lah beza dia kan. Dekat Sarawak dia orang punya style mabuk. Kalau dia orang mabuk, dia orang tak langgar orang. Itu yang aku respect lah dengan orang Sarawak ni. Dia orang mabuk, dia orang tak ada pun nak langgar orang tu, langgar orang ni, tak ada. Dan selama aku duduk sini lah, tak rajin lagi aku dengar orang Sarawak ni dia mabuk langgar orang. Tu aku respect orang Sarawak. Dia nak mabuk ke apa, dia tak menyusahkan orang lain. Dia sebenarnya simple je bro. Kau nak mabuk ke, kau nak minum kan, kau nak mabuk, kalau kau tak melanggar orang, tak ada masalah pun kau duduk kat tempat kau ke, kau nak mabuk pergi kat kelab ke, tak ada masalah. Itu lantak kau lah, agama kau kan, memang boleh minum ke apa. Masalahnya sekarang bila kau dah mabuk kan, kau langgar orang sampai mati. Itu yang masalahnya. Kalau dekat Sarawak, selama aku keluar, kadang aku buat Grab kan, balik pagi kan, 2, 3 ke 4 pagi, kebanyakan kalau accident pun semua accident terbabas sendiri kan. Kalau dia orang minum kan, kebanyakan yang aku jumpa, yang aku tolong pun kan, banyak kan accident langgar tiang, langgar pokok, sebab dia orang tak ada punya langgar orang. Lagi satu dekat sini kalau macam 2, 3 pagi memang tak ada, dah memang tak ada orang lah. Tapi itulah nak ceritanya dekat sini, kalau kat bandar ada lah orang kan. Nak ceritanya dekat sini sekarang ni, kalau dekat Sarawak dia orang lagi kuat tu minum dekat sini aku rasa lah. Tapi tak ada istilah langgar orang ni, tak ada dengar lah kes mabuk langgar orang, tak ada. Tu beza yang Sarawak dengan Semenanjung. Tapi kalau kat Semenanjung memang acap kali lah dengar kan orang mabuk langgar orang lah, langgar apa lah kan. Memang macam tu lah. So aku harap lah benda-benda macam ni tak berlaku lah lepas ni. So kita harap kerajaan kita ubah undang-undang yang ada sekarang. Okay, so aku harap kita semua rakyat Malaysia kita sama-sama doa lah. So kita harap kerajaan Perikatan Nasional ni ubahlah undang-undang untuk kepada pemandu-pemandu mabuk ni. So kalau tak, benda ni akan berlarutan lah. Aku pun tak tahu sampai bila nak habis kes pemandu mabuk ni. So kalau korang perasan, bila ada je kes pemandu mabuk, ada yang kena denda macam tu, kena gantung lesen macam tu je. So ni melibatkan nyawa tau, melibatkan nyawa orang awam ke, jabatan kerajaan ke, macam anggota polis tu yang kena langgar sampai mati tu kan. So benda macam ni aku rasa elok lah diubah undang-undang tu. Sebab orang kata sepatutnya kan dapat aku lah kan. Aku rasa pun kalau aku bagi idea ni pun, aku rasa rakyat Malaysia ramai setuju. Bila melibatkan kemalangan maut ni kan, bila pemandu mabuk menyebabkan kematian, aku rasa elok orang kata hukuman gantung je lah, ataupun penjara semua hidup. Tapi lebih elok gantung lah, sebab kau dah menyusahkan orang lain, kau dah benda melibatkan nyawa bro. Nyawa dibalas nyawa. Kalau ikut dalam hukum Islam pun nyawa dibalas nyawa kan. Elok buat macam tu lah. So okay, itu untuk daripada segi undang-undang lah. So aku harap orang kata undang-undang tu diubah kepada kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni. So daripada segi sudut politik pula, kita cerita sikit pasal politik lah. Politik untuk berkait dengan tajuk yang kita nak bincangkan ni lah, pasal pemandu mabuk yang tengah hangat sekarang ni. So daripada kerajaan BN, PH, sekarang dah PN. So kalau dulu korang perasan tak, kalau masa dalam kerajaan BN ada juga kes pemandu mabuk langgar, tapi tidaklah sehebat zaman kerajaan Perikatan Nasional sekarang. So dalam zaman kerajaan PH pun ada juga, tapi taklah sebanyak, tak banyak lah macam kes zaman kerajaan PN sekarang ni. So bukan nak cerita zaman BN ke, PH ke, PN ke banyak, tak, bukan kita nak beza benda tu. Kita nak beza dia punya cara dia orang mengatasi. Itu yang paling penting. Mencegah lebih baik daripada kita mengubati, betul? Okay, so nak mencegah. So kita sebagai rakyat Malaysia, so kita bersuara, insya-Allah. Bila kita bersuara, insya-Allah kita kalau sampai ke pihak tertinggi kita punya kerajaan, so mana tahu diorang boleh bincang untuk ubah undang-undang daripada undang-undang sedia ada kepada hukuman mati kepada pemandu mabuk ni. Okey. Aku rasa ramai yang akan bersetuju. Nak lebih baik kita buat petition. So bila ramai rakyat yang sokong benda tu akan berjalan lah. Okey, daripada sudut BN ke, PH ke, PN untuk segi pemandu mabuk. Okey, kalau korang perasan, kalau dulu zaman PH, ni kita cerita pasal politik sikit lah. Aku tahu korang suka ke tak suka ke, korang layan je video aku sampai habis. Okey, untuk pemandu mabuk zaman PH dulu, alim ulama PAS, aku bukan nak beza ke apa benda. So kita tengok. Okey, so dulu zaman PH, daripada pemimpin-pemimpin parti Islam PAS, dia cakap lah pemandu mabuk ni lah apa benda semua haram lah, haram dekat Malaysia ni semua kan. Banyak bunyi.
So tak ada masalah. Bukannya aku bukannya sebelah BN ke, PH ke, PN ke. Tak, aku sokong mana kerajaan yang buat baik, kita sokong. Aku rakyat biasa. So benda yang baik kita sokong. Kalau benda yang tak baik, buat apa kita nak sokong, betul tak? Itu saja, kita sokong benda yang baik. Okey. Zaman PH, pemimpin Islam PAS ramailah dipolitikkan isu arak ni, isu pemandu mabuk dulu taklah kuat sangat kan. So sekarang kalau korang perasan tak, isu pemandu mabuk ni dekat zaman Perikatan Nasional. Okey, nak cakap pasal Perikatan Nasional. Perikatan Nasional boleh kata 80 ke 90% orang Melayu Islam. So dulu pemimpin Islam PAS bukan kerajaan. So sekarang dah jadi kerajaan. So apa tindakan pemimpin Islam PAS? Kenapa bila ada pemandu mabuk ni, isu yang berkaitan pemandu mabuk ni kan, isu arak lah kan, kenapa macam dia membisu? Aku pun pelik. Macam tak ada apa berlaku. Dulu zaman PH, banyak bunyi sebelum jadi kerajaan. Bila dah jadi kerajaan, kenapa tak bunyi? Sepatutnya ambillah peluang masa ni. Bila dah jadi kerajaan, PAS dah bergabung, tak kisahlah mana-mana parti kan, dah bergabung, dah jadi kerajaan. So ambillah masa dah jadi kerajaan ni, okey, gubal undang-undang ataupun dekat Malaysia lah, aku rasa dah selama berapa puluh tahun dah Malaysia ni dah merdeka kan, daripada zaman BN dulu, UMNO, BN, PH, PN, nak haramkan arak tu terus dekat Malaysia, aku rasa benda tu agak sukar lah. Aku tak tahulah benda tu boleh ke tak, tapi aku harap satu hari nanti benda tu akan, orang kata benda tu akan hilang lah daripada negara Malaysia ni. Tapi aku rasa benda tu amat sukar, sebab kalau nak kata zaman PH dulu, kenapa tak buang arak lah, apa arak ni haram lah. Memang betul haram dalam kita ni, tak elok orang kata kalau arak tu bersedudukan dengan kita di tanah bumi negara Islam Malaysia ni. Okey, sepatutnya tak perlu ada kan. Tapi benda tu dah berpuluh-puluh tahun lah daripada zaman BN. Nak kata BN berapa ramai orang Melayu Islam. Okey, zaman PH, iyalah PH tak ramai orang Melayu Islam kan, ada DAP semua. Okey, sekarang zaman PN pula. So kita harap sangat-sangat kerajaan baru ni, kerajaan PN kan, ramai Melayu Islam, terutamanya orang kata Parti Islam Malaysia PAS kan. So bila dah ada dalam kerajaan, so orang buanglah benda tu kan. Dah tahu haram, arak tu haram, buangkan, jangan ada dekat dalam Malaysia ni. Kalau orang bukan Islam nak minum arak, dia orang boleh order daripada luar. So kena buat surat permohonan ke apa benda ke, adalah dia punya tata cara. Macam tu lah, lebih baik lah. Okay, itu daripada sudut politik. So aku tak nak panjang pasal politik, nanti boring. Okay, habis untuk sudut politik. Okay, so daripada aku punya video ni, moral of the story ni, orang kata pasal isu pemandu mabuk ni. So kita sama-sama doakan kerajaan Perikatan Nasional ni buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia. So harap tindakan tegas dapat diambil lah kepada pemandu mabuk ni. Contohnya bagi hukuman mati ke, gantung sampai mati ke apa, tak kisahlah. Sebabnya kes ni dah berlarutan dah. Kalau perasan tahun ni saja dah berapa kes lah. Lepas jadi kan. So kita harap benda tu takkan berlaku lah. Kalau dekat Indon, orang yang mabuk ni lah, kalau dekat Indon, diorang tangkap, diorang bakar kereta sekali dengan tuan. So kita tak nak lah betul jadi kat sini. So kita doa, kalau boleh kerajaan tetapkanlah undang-undang yang terbaik sekali untuk pemandu mabuk ni. So kita harap benda ni takkan berlaku dah. Kita sama-sama doakan Perdana Menteri kita dan seluruh dia punya, orang kata, kaki tangan dia buat orang kata keputusan yang baik lah untuk rakyat Malaysia ni. Okay, so moral of the story. Okay, dalam aku punya video, aku akan selitkan perkara yang positif dan negatif. So perkara positif daripada video aku yang korang boleh ambil, so kita sama-sama lah jaga diri kita supaya orang kata tidak dilanggar daripada pemandu mabuk. So yang kedua, orang kata apa ni orang kata, yang keduanya, kita sama-sama lah harap kerajaan Malaysia dapat mengubah undang-undang yang baru untuk rakyat Malaysia ni terhadap pemandu mabuk ni. Okey, perkara negatif yang kita dapat, itulah kita tak nak apa-apa berlaku. Contohnya perbalahan di antara kaum. So apabila orang kata perkara negatif yang bila pemandu mabuk ni, dia akan efek pada kaum. Itu yang kita risau. Kita takut nanti jadi perbalahan antara kaum Melayu ke Cina ke India. So kita tak nak benda tu. So kita harap benda-benda ni dijauhkan lah sama sekali. So tu saja untuk video aku kali ni. Share lah video ni sekiranya video ni bermanfaat untuk korang semua. Okay, terima kasih untuk video ni. Assalamualaikum.